Hello guys, bersama saya lagi dalam Red Nova Channel. Gempak sahabat semua. Hari ini kita boleh lihat bagaimana Datuk Abdullah Sani begitu berang dan marah sehingga membalun kau-kau geng-geng penebuk atap ini yang tidak habis-habis dengan agenda mereka untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menggulingkan kerajaan hari ini. Dan pelbagai yang dilakukan, khususnya MB Lato-Lato dikatakan bernyanyi sibuk, ia berkaraoke hingga larut malam ya dengan wanita. Tapi apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan terkini ya daripada daripada Ketua Dewan Ulama PAS. Kononnya Sanusi berkaraoke tengah malam untuk sebar dakwah. Itu antara satu kenyataan yang agak lawak sahabat-sahabat semua. Katanya untuk sebar dakwah. Adakah lagu yang digunakan itu untuk lagu berdakwah atau sebaliknya sahabat-sahabat semua? Anda sendiri boleh nilai ya kenyataan daripada Ketua Dewan Ulama ya, yaitu Datuk Ahmad Yahya berkata setiap sasaran dakwah mempunyai pendekatan dan cara yang berbeza. Hebat. Jadi ada saja ya cara untuk mereka memberikan dalil-dalil untuk menutupi segala yang mereka lakukan. Kalau kita lihat ya, adakah benar seperti yang dikatakan oleh Ketua Dewan Ulama PAS ini yang mengatakan MB Lato-Lato ini berdakwah ya, sedangkan hakikatnya yang kita lihat lagunya itu ya tidak lebih daripada lagu ya curahan hati, curhat gitu. Jadi itu antara perkara yang agak melucukan ya bagi kita semua, sahabat-sahabat semua. Tapi akhirnya hari ini apa yang berlaku dan menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda adalah bagaimana ya YB ataupun Datuk Abdullah Sani membalun kau-kau sahabat-sahabat semua. So ya menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda video ini berkaitan dengan kenyataan ataupun bagaimana marahnya Datuk Abdullah Sani terhadap geng-geng penebuk atap ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton video. Adakah mungkin kerajaan hari ini kurang tegas di dalam mengambil tindakan? Terima kasih Syah. Saya setuju sangat dengan pandangan akhir tu, dan ketegasan. Saya melihat daripada berita baru ni si Sanusi Tempang yang selalu menyanyi tengah malam dengan bini orang lah semua macam. Dia kata dia dah ada cukup jumlah dan kerajaan dia akan tumbang bila betul. Terketak-ketak kaki depa. Terketak-ketak lagi depa. Tak ada tindakan ke yang nak diambil terhadap Sanusi ni? Apa kebal sangat ke dia ni? Jadi apa yang boleh saya jelaskan di sini ya, bila berlakunya keadaan ini sebelum sampai ke muncaknya, harus wajib diambil tindakan segera. Dan boleh tarik si Sanusi tu, mana kau dapat ni? Ini memperandakan fikiran dan otak rakyat Malaysia. Dan kita dah tumpu kepada perpecahan. Kita dah tumpu kepada kebalapan. Ini yang tidak boleh berlaku. Dan saya bila Papa Gomo ke apa punya budak biol tu, dia kata ini Mahathir kata 18 Disember. Dah sekarang tu dia pula 18 Januari. Saya nak beritahu, ya walaupun dia kata dia ambil ni Raja Pitra yang celaka, dia tak boleh pakai otak dia ni, duk beramal tak tentu arahnya, merosakkan orang-orang Malaysia ni, dia juga perlu diambil macam mana untuk mengambil tindakan terhadap dia. Sebab dia ialah perosak, peracun kepada rakyat Malaysia. Dan pemimpin seperti ini macam Hadi Awang cakap, tak lama lagi dah, kita akan ambil alih, bila muktamar PAS pun kita akan ambil alih, kita yakin. Persoalan sekarang ni begitu lamanya peristiwa tu berlaku sampai ke hari ni. Apa tindakannya? Apa kebang sangat ke Hadi Awang ni? Apa tak boleh disentuh ataupun tak boleh ni? Ini yang masalah kita ni. Masalah kita fikir yang takut itu berlaku ini. Ya takut ini berlaku ini. Sebenarnya yang takut sekejap je. Lepas kita buat tu, dah semua tu akan reda. Dan inilah yang budaya kita yang kita kena faham. Sekejap aja, seminggu dua je bincang-bincang lepas tu dia jadi perap lah. Dia jadi asam. Kayak macam ikan asam tu kan, jadi asam itu bila jadi makanan. Lama jadi selera lah, jadi menambah selera lah. Tak ada apa pun react ataupun keadaan itu berusuhan dan sebagainya boleh berlaku. Sebab kita ada undang-undang. Dan penguasaan ini tidak boleh bertangguh-tangguh.
Bertanggung-tanggung itu sekejap. Kang, ni apa nama si Mahathir pula. Mahathir yang tak ada kena-mengena ni pun saya pun tak faham. Dia bukan ahli parlimen. Setiap saya dengan Datuk Seri Samsul ke ahli parlimen. Kita tak bercakap pun pasal karut-karut ini. Dia boleh bercakap dengan gitu, dengan macam, tapi orang boleh juga percayanya umur 100 tahun ni pun. Saya pun tak tahulah apa tangingnya manusia ni boleh terima hakikat pandangan orang tua seperti ini. Bagi kita dia dah habis dah. Bak kata Anwar tu berehatlah, jaga, buat ibadat, buat jaga cucu lah. Itulah kaedah cicit. Apa yang saya nampak sekarang ni ialah ketegasan itu mesti dilakukan dengan kadar segera bermula pada 2024 ini. Dia tak boleh kompromi dah. Dia tak boleh tiba rasa dah. Dia tak boleh jadi baik, tak tahu arah dah. Waktu sekarang menegakkan keadilan dan teras kepada kekuatan undang-undang yang ada pada hari ini. Cukup, full stop. Lepas itu kita tengok apa tindakan dia. Dan kita yakin, saya cukup yakin lah. Kalau kena ni satu orang, yang lain semua terabur, lari habis semua. Dan tidak akan timbul lagi persepsi, propaganda dan sebagainya. Buat laporan polis, buat apa nama ni, takap muat pandangan-pandangan yang karut-marut ni sebagai paduan kepada naratif akan datang pada negara ni. Apa punya manjal lah otak-otak ni. Tapi yang saya nampak, penguatkuasaan kementerian saya dah bagi tahu dah bermula pada hujung 2023. Kita bangkit, jangan tidur lagi, jangan berlembut, jangan lembik, jangan lekeh. Kita nak ambil tindakan kena daripada sekarang. Apa yang Datuk Seri Syed cakap tu, saya setuju sangat. Kalau laporan itu dibuat, tindakan segera akan diambil. Saya tidak mempelekehkan PDRM, tetapi PDRM harus tegas. Dan saya yakin mereka merapat melakukan masa terdekat ini dengan cara Ketua Polis Negara membuahkan laporan pandangan beliau. Saya yakin minggu ni insya-Allah ada tangkapan dibuat. Saya harap, saya doa. Kalau tak ada, apa punya manjal saya tak tahu. Okey, terima kasih. Baik Datuk Dola. Saya nak pergi kepada Datuk Seri Samsul. Sekarang kita tahu bahawa langkah Sheraton ketika ianya berlaku, pengkhianatan ahli parlimen memilih untuk melompat parti. Okey. Now selepas adanya akta lompat parti, ianya dapat dihalang secara berterusan. Totally tidak boleh berlaku seperti itu. Pertukaran sokongan berlaku secara en bloc sekarang ini. Maksudnya pemimpin parti seperti mana Dr. Awang tadi sebut, haruslah pemimpin parti, bukan blogger parti yang menyebutkan. Haruslah pemimpin parti. Namun saya nak pergi kepada soalan panas. Kita tahu beberapa ahli parlimen di sebelah sana mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri dengan masih lagi kekal dalam parti mereka. Adakah konsep yang sama mereka gunakan untuk langkah Dubai ni? Datuk Seri Samsul. Dia dalam konteks setelah dia angkat sebagai Perdana Menteri, ada mana ahli parlimen yang lain ingin menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, dia tidak isytihar keluar daripada parti. Kalau dia isytihar keluar dari parti, dia kena kosongkan kursi itu. Dan akan ada pilihan. Perdana Menteri dah sebut banyak kali. Kalau isunya adalah peruntukan, kalau isunya adalah peruntukan kepada ahli parlimen, Perdana Menteri selalu sebut dan jelaskan dalam parlimen ada dua benda yang harus kita faham. Peruntukan kepada rakyat dalam kawasan parlimen tersebut, ataupun pembangunan, ataupun peruntukan kepada ahli parlimen yang mereka akan gunakan peruntukan hasil daripada duit rakyat ini untuk dibelanjakan di dalam kawasan mereka. So dua benda yang berbeza. Sebab itu Perdana Menteri sebut walaupun tidak ada peruntukan khusus kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, tetapi kebajikan, pembangunan dalam kawasan mereka tidak pernah dilupakan oleh kerajaan. Contoh yang paling jelas Kelantan. Kelantan negeri pun bukan negeri yang dipimpin oleh kerajaan Malaysia Madani. Menteri Besar Kelantan, kalau kita tengok ucapan-ucapan sebelum ini dengan Perdana Menteri cukup cengeng. Saya pun tak tergamak juga nak ulas dalam live ni kan. Tetapi itu berlaku. Namun bila dia jadi Perdana Menteri, dia turun baru-baru ni ke Kelantan walaupun sedang bercuti balik, walaupun Kelantan bukan negeri yang dipimpin oleh kerajaan Malaysia. Profesional. Jadi pada saya kepentingan rakyat itu menjadi keutamaan. Saya ulang balik tadi tentang kalau isunya peruntukan. Perdana Menteri dah sebut, bincanglah dengan timbalan Perdana Menteri. Tubuhlah jawatan kuasa. Penubuhan jawatan kuasa bincang ni bukan satu benda yang baru saya.
waktu Perdana Menteri jadi Ketua Pembangkang lagi. Kita telah memulakan konsep ini, Memorandum Persefahaman, kalau kita masih ingat dulu. Ya. MOU. Untuk berbincang bukan sekadar peruntukan, tetapi misalnya Akta Interlopak Parti, itu adalah hasil daripada Memorandum Persefahaman tersebut. Jadi maknanya, mereka-mereka yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, mereka ahli parlimen ini, yang berhormat ni pun dah bagi peluang kepada pimpinan mereka lama dah. Sebab cadangan, tawaran telah dihulur oleh Perdana Menteri. Bincanglah dengan kerajaan. Pembangkang bincang dengan kerajaan, buat satu jutaan kuasa. Okey, apa keperluan yang ingin dipanjatkan atau dipohon kepada kerajaan. Tetapi nampaknya tidak mendapat layanan yang sewajarnya oleh pembangkang, walaupun kerajaan tawar. Maka ada di kalangan ahli parlimen merasakan bahawa kepimpinan Perdana Menteri nampaknya sekarang ni nampak dari segi kelebihannya berbanding Perdana Menteri sebelum ini, ketegasannya dan sebagainya, kesungguhannya yang paling penting untuk bekerja kepada demi negara dan juga rakyat, maka mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Berbalik pada persoalan Syed tadi, adakah mereka-mereka ini boleh untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri yang lain? Vice versa. Okey. Itu tergantung kepada ketua parti. Sebab misalnya Barisan Nasional, mereka sainkan satu tanda tangan, satu dokumen sebelum pilihan raya lagi, bahawa segala keputusan yang membabitkan kepimpinan negara terletak kepada Presiden. Itu perjanjian mereka sebelum masuk pilihan raya. Jadi pada saya, masing-masing dengan parti masing-masing terikat. Begitu juga sama dengan GPS. Jadi kalaulah misalnya kumpulan-kumpulan pembangkang ni ingin sangat tukar Perdana Menteri, dia kena bincang dengan Premier Sarawak. Kita bincanglah dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kan? Kalau dua-dua ni menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar, maka habislah. Runtuhlah kerajaan ini. Tetapi adakah itu akan berlaku? Saya fikir tidak. Timbalan Perdana Menteri buat pertama kali daripada GPS. Dahulu janji dia tak berlaku, dok, kan? Kali ni janji ditepati. MA63 jalan terus. Terus segera, bukan nak bincang ni dah. Bukan nak tengok, nak selidik dah. Jalan dah. Jadi pada saya, tak nampak apa sebab dan puncanya untuk kita masih lagi dalam pemikiran dan kerangka yang lama. Hari ini saya nak jawab. Kebetulan isu yang dibangkitkan oleh Abdullah tadi tentang posting yang terbaru Dr. Mahathir pada 5.16 petang dalam aplikasi X ataupun Twitter. Apa dia sebut? Dia kata, on another note, Anwar's political secretary has made a report that talking about removing the PM should be banned. Saya tak sebut bahawa cakap-cakap tentang tukar Perdana Menteri ni di ban sama sekali. Pada saya, orang yang bercakap tentang perkara ini mesti diambil tindakan sebab tidak ada asas. Dia sengaja untuk mewujudkan keadaan dan keresahan ini. Perdana Menteri ini Mahathir sebut, we cannot talk about 3R, we cannot politicize the budget, now we cannot talk about overthrow of the PM. Saya nak sebut dengan jelas bahawa jangan Tun Mahathir terlupa apa yang dia buat dulu. Tahun 1998. Lagi parah lagi daripada apa yang berlaku sekarang ini. Sebenarnya yang Datuk Allah sebut, kita nakkan sekarang ni ketegasan. Sekarang ini dalam keadaan kita tidak ada lagi undang-undang Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kita tak ada lagi undang-undang yang tahan tanpa bicara. Tetapi kita ada undang-undang yang boleh kita manfaatkan untuk memastikan agar mereka-mereka yang ingin melakukan kejahatan ini untuk meresah, menimbulkan keadaan yang resah kepada rakyat ini, iaitu saya sebutkan tadi undang-undang yang disebut sebagai Section 124B, C dan I. Saya sebut sini, saya baca kan. Ini undang-undang yang menarik. Apa dia kata? Pindaan ni pindaan tahun 2012. Maknanya kanun kesesaan tu dipindah, masukkan undang ini. Apa dia kata? Activity detrimental to parliamentary democracy. Sebarang aktiviti yang menggugat demokrasi parlimen. Apa dia kata? Sesiapa yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan kegiatan atau aktiviti yang menggugat
demokrasi berparlimen hendaklah dihukum dengan suatu hukuman penjara sehingga 20 tahun. 124C, sesiapa yang cuba membuat persediaan untuk melakukan aktiviti yang menggugat demokrasi berparlimen atau membuat persiapan untuk lakukan perkara itu, dia cuba untuk buat, dan dia juga buat persiapan, ya, ini boleh dikenakan penjara sehingga 15 tahun. Apa satu lagi? 124I. Sesiapa yang menggunakan mulut dia atau tulis di dalam surat khabar, jurnal-jurnal, buku, risalah, printing, ya, risalah-risalah yang dicetak, termasuk elektronik. Ni yang duk keluar Media dekat malam, sosial. termasuk kita malam ni lah, kan? Menyebarkan laporan palsu ataupun kenyataan palsu yang boleh mewujudkan keresahan rakyat. Dia tak tahu pun. Dia tunjuk SD tu, saya pun heran. SD MP kita pun ada. Dia apa benda ni? Tunjuk sana SD kata saya. Ni macam kita punya ahli parlimen. Takkan ahli parlimen kita terbang ke sana? Tak. Sabar. Kuat Kan? kuat. Boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Jadi saya yakin, sementara Datuk Allah amat prihatin tentang ketegasan, insya-Allah kita letakkan kepercayaan kepada pasukan polis berdasarkan undang-undang sedia ada. Saya yakin takapan-takapan yang perlu boleh kita lakukan untuk menenangkan rakyat dan menunjukkan bahawa negara ini punyai damai. Dan ingatlah bahawa dalam berukun negara, di situ ada terdapat. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Dato' Samsul, ya, yang mana beliau menjawab kritikan daripada Mahathir, ya, kononnya adakah salah untuk menyatakan membuat laporan polis, ya, terhadap mereka yang cuba, ya, membuat berita palsu, mahu menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Jadi jelas sahabat semua, itu ya memang ada, ya, di dalam kesalahan-kesalahan tertentu. Apatah lagi, ya, boleh mengganggu-gugat keselamatan negara dan mahu menumbangkan negara khususnya. Dan awal tadi, ya, bagaimana Dato' Abdullah Sani juga, ya, membalun geng-geng penebuk atap ini yang tidak habis-habis sahabat semua, meroyan, mahu menjatuh, menggulingkan kerajaan. Di mana kepala otak mereka simpan sahabat-sahabat semua. Ini yang sukar untuk kita fikirkan. Adakah apa yang ada dalam otak mereka tuh hanya mau merebut kuasa, menjawat jawatan, menyakau dan sebagainya? Kita tak tahu, ya. Kita tidak dapat baca otak mereka. Kalau kita ada mesin untuk membaca otak mereka, lebih bagus. Jadi, ya, terima kasih kerana bersama dan mendengar, ya, hari ini bersama dengan saya sekali lagi atas video seperti tadi yang kita petik daripada Harapan Daily. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.